Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Saya harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar awak semua subjek akhlak dan tasawuf darjah 4 dalam bab yang pertama, iaitu adab berjalan. Sebelum Ustaz mulakan, marilah bersama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baiklah, saya mulakan. Bab yang pertama, adab berjalan. Pada hari ini Ustaz akan mengajar empat topik, iaitu adab Rasulullah SAW ketika melangkahkan kaki. Yang kedua, maksud berjalan. Yang ketiga, adab-adab semasa berjalan. Yang keempat, cara berpakaian semasa berjalan. Adab Rasulullah SAW ketika melangkahkan kaki. Kita tengok pada Nabi SAW, dia punya akhlak adalah akhlak yang paling sempurna. Kesempurnaan pada Nabi Muhammad SAW ni tidak sama dan tidak ada pada manusia yang lain. Sebab Nabi Muhammad SAW ni adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, manusia yang dipilih oleh Allah. Maka dia adalah manusia yang sebaik-baiknya di kalangan manusia yang lain. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah SAW tidak hanya bersifat rohani semata-mata. Nabi sempurna ni bukan sekadar dalaman saja. Nabi ni bersifat sabar, berani, lagi, dan sanggup mengorbankan dirinya untuk agama Allah, dan sebagainya. Nabi tidak sempurna hanya pada bahagian itu saja, tidak pada bahagian rohani saja. Bahkan baginda SAW memiliki kesempurnaan secara jasmani, secara luaran, fizikal. Nabi pun sempurna. Salah satunya ialah pada adab Nabi berjalan. Cara Nabi berjalan sangat-sangat berbeza dengan manusia lain. Apa yang membezakan dia? Cara baginda melangkahkan kaki dengan menggerakkan kedua kakinya dengan tegap dan tidak secara menyeret, namun tidak menghentak-hentakkan kaki. Kita tengok cara Nabi melangkahkan kaki. Dia gerakkan kaki dengan tegap. Kita pun menggerakkan kaki, tapi tak tegap. Jika ada tegap pun boleh askar, tapi tegap yang sebenar wallahu alam. Dan tidak secara menyeret. Nabi tak menyeret, kaki tak menyeret, namun tidak menghentak-hentakkan kaki. Dia tidak menghentak pula. Macam mana tu? Dia menggerakkan kedua kakinya dengan tegap, tidak menjerit dan tidak menghentak-hentakkan kaki. Kalau kita tengok polis ke askar berkawat, gerak kaki dah bagus dah, tegap, tapi menghentakkan kaki. Tapi Nabi tak seret dan tidak menghentakkan kaki. Bagaimana tu? Allah alam. Baginda melangkah dengan bersemangat, bagaimana orang berjalan ketika menuruni bukit.
Baginda melangkah kaki dengan bersemangat. Cuba bayangkan awak turun bukit. Awak pernah rasa turun bukit macam mana? Bukit kan, kalau naik kan mendaki, turun dia curam. Cuba bayangkan awak turun bukit macam mana. Turun bukit. Badan kita secara tak langsung akan jadi tegak. Tegak. Sebab kita nak mengawal badan kita ni daripada terjatuh. Macam itulah badan Nabi ketika melangkah, bersemangat. Bersemangat. Tapi bersemangat yang sebenarnya, yang sebenarnya wallahu alam. Tapi kita boleh dapat gambaran saja. Daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'annama inhatta min sababin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan tegap. Apabila berjalan tegap, seolah-olah berjalan menuruni bukit. Ini hadis ni datang daripada Ali bin Abi Thalib, yang mana dia ni adalah saudara Nabi. Saudara Nabi sendiri katanya dia nampak Rasulullah SAW ni kalau berjalan tegap, seolah-olah berjalan menuruni bukit. Tegap, berjalan biasa, tegap. Seolah-olah orang yang menuruni bukit. Awak boleh bayangkan, orang turun bukit, macam itulah cara Nabi berjalan. Nabi berjalan di tempat yang rata. Macam tu. Maksud berjalan iaitu orang yang keluar dari rumah untuk menuju ke satu tempat, sama ada dengan berjalan kaki atau menaiki kenderaan untuk pergi ke sekolah, menziarahi jiran, membeli belah, bersiar-siar, ke masjid dan sebagainya. Tak ada yang mudah lah nak tahu tentang jalan ni, ialah orang yang keluar dari rumah. Berjalan ni ikutkan secara kita tengok dia perbuatan. Berjalan ni berjalan lah, kaki kita bergerak. Tapi dalam bab akhlak ni, berjalan bila? Berjalan yang keluar dari rumah. Dari rumah pun kita pun berjalan juga kan. Tapi berjalan yang dimasukkan dalam akhlak dan tasawuf ni, orang yang keluar dari rumah untuk menuju ke satu tempat. Keluar dari rumah untuk pergi ke satu tempat. Tak kira lah sama ada jalan kaki ke, ataupun naik kenderaan ke, naik kereta ke, naik motor ke. Untuk apa? Untuk pergi ke sekolah, dari hijiran, pergi beli barang, jalan-jalan, bersiar-siar, ke masjid untuk solat dan sebagainya. Apa-apa tempat lah. Itulah dinamakan berjalan. Okey. Adab-adab semasa berjalan. Dalam akhlak tasawuf ni, adab semasa berjalan ni, dia cuma rungkaikan 5 saja. Kan banyak lagi. Akhlak ni sangat banyak sebenarnya adab-adab dia. Tapi dalam bab ni kita menghuraikan 5 saja. Yang pertama ialah berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Kita nak berjalan mesti kena hati-hati. Sebab itulah kita kalau nak naik kenderaan, ada nak naik kenderaan. Keluar rumah pun ada bacaan dan doa dia. Dan mesti mengikut peraturan. Mana tempat tu kena berhenti, kita kena berhenti. Sebelum nak melintas, kena berhenti. Dan kita melintas je. Sebab jalan yang digunakan tu bukan jalan kita seorang. Jalan orang lain juga. Pengguna jalan raya yang lain. Ada motor, ada kereta, ada lori dan macam-macam lagi. Basikal pun ada. Sebab tu kita kena berhati-hati. Berhati-hati. Seterusnya, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Kita nak angkat kaki, mesti sopan, elok dan teratur. Usah
bergerak dalam keadaan yang tergapah-gapah, kelang kabut. Ia boleh membahayakan diri kita dan juga orang lain. Yang kata kalau kita nak cepat, kuku kita boleh terlanggar orang. Kuku terlanggar orang jatuh. Kalau kita terlanggar tu, orang tu tiba jatuh kat tengah jalan, lagi bahaya. Langkah kaki dengan sopan dan teratur. Yang ketiga ialah menundukkan kepala sedikit ketika berjalan. Kita tundukkan sedikit kepala. Bukan kita tunduk habis. Kita tunduk habis, susah nampak jalan. Tundukkan sedikit saja. Ini kita nak katakan ketika kita nak berjalan kaki lah. Kalau naik motor, naik kenderaan ke, naik kereta ke, nak tunduk, tak boleh lah. Nanti tak nampak traffic light ke, tak nampak kenderaan lain ke, bahaya juga. Ini lebih kepada orang yang berjalan kaki. Kita tundukkan sedikit pandangan kita. Daripada bagi tempat awam, tempat yang orang ramai, tempat pasar ke, pasar dalam, lagilah kena awasi pandangan kita. Sebab nak elakkan kita terpandang, kot-kot kita pandang benda yang tak sepatutnya. Lagipun kita ni duduk Malaysia ni, kita ni bergaul dengan pelbagai kaum. Kaum yang bukan Islam, Islam dan bukan Islam. Kalau Islam, alhamdulillah lah. Kalau bukan Islam, kot-kot kalau dia pakai pakaian yang tidak untuk aurat, nampak aurat dia, bimbang kita mendapat dosa. Sebab tu kita kena menundukkan kepala sedikit. Ini sebenarnya tanda apa? Tanda kita nak mengawasi pandangan kita dan nak melatih kita sebagai supaya menjadi orang yang tawaduk, rendah diri. Kadang-kadang di cara berjalan pun kita dapat bentuk diri kita, akhlak kita. Tundukkan pandangan, tawaduk. Sebab itulah adab ni, adab berjalan ni, dia termasuk dalam subjek akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf. Kita nak belajar adab. Adab. Adab dan kita untuk perbaiki akhlak kita, didik akhlak kita ke arah yang lebih baik. Yang keempat ialah memberi salam apabila bertemu sesama orang Islam. Ni kadang kita sebagai orang Islam pun agak sukar kita nak amalkan. Tapi kalau kita amalkan, subhanallah, ganjarannya sangat besar. Jumpa orang Islam, kita beri salam. Dan benda ni pun adalah salah satu hak sebagai orang Islam. Sebagai Muslim kena beri salam. Beri salam sunat muakkad. Tapi kalau jawab salam, wajib. Kadang orang beri salam, kita jawab salam. Tak ada kita tak jawab salam. Wajib tu. Yang seterusnya, yang kelima ialah memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Kita kalau kat tempat-tempat yang sempit kita kalau kita tersempat dengan orang tua, orang tu nak lalu sempit, kita bagi dia laluan. Laluan. Tu adab ni antara adab yang mesti seorang ada. Kita hormat orang tua. Tapi yang kata kalau orang tua tu dia mengasihi kita, mengasihi orang yang lebih muda, budak yang lebih kecil pun boleh juga. Kalau orang tua tu dia kasihkan kita kan, bagi dia laluan ke, tapi kalau dia dah bagi laluan, bolehlah. Tapi kalau kita bagi laluan kat dia, pun boleh juga. Yang seterusnya, cara berpakaian semasa berjalan. Cara berpakaian semasa berjalan, ini gambaran asas lah, kita mudah nampak. Tapi topik ini, bagi kaum lelaki, berpakaian hendaklah kemas dan sopan melebihi kadar yang wajib. Seperti mana yang awak pernah belajar, aurat lelaki ni adalah dari pusat hingga ke lutut. Bayangkan ni tapak tangan, atas ni pusat, ni lutut.
pusat hingga lutut ni adalah aurat lelaki. Dan ni adalah keadaan yang wajib untuk kita tutup. Dan ni sebenarnya, keadaan wajib ni sebenarnya dia lebih terpakai ketika berada dalam rumah. Lelaki kalau dalam rumah bersama ahli keluarga, aurat ni lah yang wajib ditutup, pusat hingga lutut. Yang selebihnya, badan sikit, kepala, betis, dengan kaki, itu boleh zahirkan bila dalam rumah lah. Tapi bila di luar rumah, seeloknya pakai macam ni, pakai baju, pakai celana panjang. Boleh juga kalau lelaki tu nak pakai lengan pendek, pun boleh. Sebab tu lah bagi orang lelaki hendaklah kemas. Tambahan dia, pakaian lelaki mesti kena kemas dan sopan. Sopan tu pakaian kita tak adalah melambangkan pakaian seperti orang kafir. Gambar-gambar yang seakan-akan sama dengan orang Islam. Gambar-gambar yang tak sepatutnya. Kena elakkan. Pakaian hendaklah kemas dan sopan melebihi keadaan yang wajib. Wajib tadi Ustaz cerita pusing hingga lutut. Tapi bila kat luar, lebihkan lagi. Macam ni. Yang seterusnya, bagi kaum perempuan mestilah berpakaian yang tidak menarik perhatian orang lain. Pakaian perempuan mestilah yang tidak menarik perhatian orang lain. Tidak memakai perhiasan yang melampau. Lagi kalau ada macam apa tu, kerongsang. Kerongsang banyak berkilat-kilat macam-macam letak dan dia. Lagi kalau perhiasan tu dia macam bentuk rantai. Kalau bergerak nanti nampaklah kilauan tu bergerak. Boleh elakkan benda tu. Sebab itu boleh menarik perhatian orang lain. Tapi tak salah untuk bergaya. Bahaya sikit-sikit boleh lah. Tak dinafikan perempuan ni memang suka berhias, mencantikkan. Tapi lebih elok kalau kita nak mencantikkan diri kita tu depan tu, kalau bagi dah kahwin, depan suami. Okay. Kalau kita secara rambang kat sini ditunjukkan pakaian lelaki ni tidak terlalu nipis dan ketat sehingga mendapatkan bentuk tubuh badan. Pakaian yang longgar sedikit, tak terlalu ketat dan terlalu longgar sangat. Longgar sangat pun bimbang nanti tak selesa. Sebenarnya bentuk aurat antara pusat hingga ke lutut. Ni bahagian aurat yang wajib bagi lelaki. Tapi kalau kat luar, lebihkan. Tutup badan semua. Pakai seluar panjang. Dan seterusnya, pakaian tidak menyerupai perempuan. Pakaian lelaki, pakai pakaian lelaki. Jangan pakai pakaian perempuan. Kadang-kadang baju ni memang, walaupun baju ni memang kebiasaan lelaki pakai. Tapi ada juga baju yang bersih perempuan. Adalah awak akan tahu nanti. Mungkin bentuk dia, pinggang dia yang sikit, kecil sikit. Sebab perempuan kecil sikit kan. Lelaki besar sikit. Jangan awak tu pakai kecil. Kalau kaki awak kecil, tak apalah. Tapi kaki awak besar, pakai seluar kecil, ketat, nampak bentuk tubuh badan, tu tak sesuai lah. Okay, bagi perempuan pula, menampakkan muka saja. Nampakkan muka saja. Yang seterusnya, melabuhkan tudung menutupi dada. Pakai tudung tutup dada. Dengan ala kadar saja. Lebihkan. Menutup hingga ke pergelangan tangan. Baju ni tutup hingga ke pergelangan tangan. Laki boleh. Laki nak pakai lengan panjang boleh, nak pakai lengan pendek boleh. Tapi perempuan mesti kena pakai lengan panjang. Hingga ke pergelangan tangan. Yang seterusnya, pakaian tebal, longgar dan tidak menyerupai lelaki. Bukan setakat lelaki je yang pernah pakai baju perempuan. Kadang ada juga perempuan pakai pakaian lelaki. Tak boleh
Perempuan pakai pakaian perempuan. Yang terakhir sekali, mesti menutup kaki. Menutup kaki. Kalau lelaki boleh, nak pakai kaki boleh, nak tutup kaki kan boleh. Tapi perempuan mesti kena tutup kaki. Sebab perempuannya, syarat pakai perempuan, tutup seluruh anggota badan. Yang boleh nampak hanya muka dan tapak tangan sahaja. Itu adalah benda asas bagi pakaian perempuan untuk menutup aurat. Baiklah. Itu saja pelajaran pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang saya akan sambung menghuraikan topik yang seterusnya, iaitu doa semasa keluar rumah, faedah mengamalkan adab ketika berjalan, dan akibat tidak mengamalkan adab ketika berjalan. InsyaAllah. Itu saja pada hari ini. Ustaz tangguhkan pelajaran pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi murid